Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya Allah SWT telah pilih kita. Allah SWT telah ciptakan kita sebagai manusia di kalangan orang-orang Islam, di kalangan umat akhir zaman. Ini semua adalah dengan pilihan Allah SWT, iaitu nikmat yang sangat besar yang mengatasi jutaan nikmat dunia yang lain. Alhamdulillah, pada rakaman kali ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran, i'tibar, istifadah, mengambil faedah daripada karangan ulama Nusantara, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, daripada kitab beliau yang masyhur iaitu Penawar Bagi Hati. Khususnya untuk para jemaah dan ahli qaryah Surau Al-Munawwarah, Kampung Batu 17, Hulu Langat, dan juga umumnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada rakaman yang lalu kita telah sama-sama mendengar dan juga mengambil pelajaran daripada anggota-anggota daripada satu anggota badan yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita, kepada kebanyakan manusia, yang faedahnya terlalu banyak, yang nikmatnya terlalu besar, iaitu nikmat telinga, iaitu pada fasal yang kedua daripada 7 fasal, 7 anggota badan, 7 panca indera. Fasal yang kedua iaitu telinga, di mana telinga ini ada faedah dari segi dunia dan juga ada faedah dari segi akhirat, duniawi dan ukhrawi, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada manusia untuk gunakannya. Dan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan, termasuk nikmat panca indera ini, termasuk nikmat telinga ini yang kita dengar dengan anggota telinga, dengan keseluruhan daripada telinga dan juga yang diciptakan di dalam telinga kita ni, gegendang dan lain-lain, yang hasilnya kita dapat mendengar dan memahami perkataan-perkataan, memahami ayat-ayat yang ditujukan kepada kita, memahami pelajaran, memahami ilmu, memahami perbualan di antara sesama manusia, sesama anak dan ibu dan bapa dan anak-anak, sesama kawan-kawan dan lain-lain. Bahkan dengan telinga juga, bukan setakat kita dapat dengar percakapan, perkataan, kita juga dapat mendengar bunyi-bunyi, di mana ada bunyi yang sedap didengar, ada bunyi yang bukan tak sedap didengar, tapi dengannya kita dapat mengambil kita dapat waspada, mengambil perhatian
mengelakkan perkara-perkara yang berbahaya, yang mudarat di dunia ini. Antara perkara yang berfaedah, mempunyai faedah akhirat, yang kita yang kita perlu gunakan telinga kita untuknya, ialah mendengar bacaan Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ilmu agama, ilmu yang memberi manfaat, mendengar nasihat-nasihat, dan juga bahkan mendengar ayat-ayat, perkataan-perkataan daripada orang-orang yang kita patut dengar, daripada alim ulama, daripada ibu bapa kita, daripada suami isteri, daripada anak-anak. Ini semua akan menghasilkan pahala, dan juga ia adalah cara, jalan kita membalas, mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sebaliknya, jika digunakan bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan, bertentangan dengan tujuan yang Allah Ta'ala ciptakan telinga kita untuknya, pendengaran kita untuknya, maka ia pastilah menyebabkan nikmat itu tidak disyukuri, nikmat itu tidak dibalas di dunia ini. Dan di antara kesimpulan yang telah dikarang, yang telah diberitahu oleh Syekh pengarang kitab Penawar Bagi Hati, ialah sesetengah perkataan yang didengar oleh manusia itu ibarat makanan, yang ia akan sama ada memberi manfaat ataupun boleh beri mudarat kepada manusia. Bahkan ia lebih berkekalan lagi daripada makanan. Sebab apa? Sebab makanan, kalau makanan itu baik, makanan itu berkhasiat, maka nanti dia akan hilang, akan keluar daripada anggota badan manusia. Begitu juga kalau makanan itu bersifat yang memberi mudarat, mungkin akan sakit perut, mungkin akan menyebabkan buang air, cerit berit dan sebagainya. Namun ia juga tidak kekal. Tetapi perkataan yang masuk ke dalam pendengaran seseorang, yang merupakan mungkin kata-kata yang tajam, kata-kata yang menyakitkan, masuk melalui telinga tapi menyakitkan hati, masuk ke telinga tetapi menyebabkan hati seseorang itu terluka kerana kata-kata itu tajam, maka kesannya boleh berkekalan sepanjang hayat. Sama ada kata-kata itu kata-kata yang baik, kata-kata nasihat, kata-kata semangat, dorongan, kata-kata hikmah, yang mana kesan baik itu akan berkekalan sepanjang hayat. Ada nasihat-nasihat daripada ibu bapa kita, daripada orang-orang tua kita, yang mana ia kekal dalam jiwa seseorang, sehingga ia dapat digunakan pada waktu yang diperlukan. Ada sesetengah nasihat yang mana dengan sebab keberkatan, dengan sebab barakahnya orang yang menasihati itu, dia akan membawa kepada orang yang mendengar nasihat itu kepada perubahan ke arah kebaikan. Walaupun dia dah dengar berkali-kali kata-kata teguran ataupun sindiran orang lain, namun begitu tak beri apa-apa kesan. Namun adanya kata-kata hikmah, ayat-ayat yang lembut, ayat-ayat yang berlapik, namun begitu bukan setakat disebut keluar daripada mulut sahaja, tetapi diiri dengan hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah, dan diiringi dengan doa, maka kata-kata itu, perkataan itu akan merubah ke arah kebaikan, merubah seseorang ke arah kebaikan. Dan setiap nikmat pendengaran dan juga penglihatan kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah kamu gunakannya. Masuk pada fasal ketiga, iaitu panca indera ataupun anggota yang dikurniakan kepada manusia ini, yang kebanyakan manusia gunakannya untuk berhubung sesama manusia, untuk berkomunikasi, berbual,
saling memahami, saling berurusan dengannya, iaitu anggota lidah ataupun nikmat takallum, bercakap, kalam. Sebahagian kecil daripada manusia Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya lidah, iaitu daging lidah. Namun begitu tidak dapat keluar daripada mulutnya perkataan kerana kekurangan yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia. Allah Ta'ala telah mengujinya. Namun begitu, pasti ada hikmah di sebaliknya. Pasti ada kebaikan yang besar di sebalik itu. Orang yang mungkin dia asalnya tidak boleh mendengar ataupun pekak, maka dia jika daripada kecil, maka dia tidak boleh bercakap, ataupun memang ada penyebab yang lain, keuzuran fizikal yang lain. Namun begitu, pastilah di akhirat nanti dia tidak akan ditanya bagaimana dia gunakan lidahnya. Dia tidak akan ditanya tentang perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang menyebabkan dosa. Itu adalah hikmah, dan itulah yang perlu difikirkan, yang perlu diambil iktibar oleh orang-orang yang boleh bercakap. Bahawa walaupun kita boleh bercakap, namun begitu percakapan kita hendaklah mengikut apa yang pencipta kepada percakapan, pencipta kepada lidah kita kehendaki, yang diizinkan, yang telah diajarkan, yang telah diberi panduan melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah bagimu, wahai manusia, wahai orang-orang mukallaf, orang-orang Islam yang mukallaf, untuk yang pertama dengannya engkau membaca Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala zikir dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Sebagaimana faedah-faedah yang sama yang digunakan dengan mata dan juga dengan telinga, begitu juga ada berkait juga dengan lidah, dengan percakapan. Apabila ada orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, berzikir dengan kuat ataupun mengajarkan ilmu, maka pasti ada telinga yang mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar zikir, mendengar ilmu. Dan pasti ada juga mata yang melihat mushaf Al-Quran, melihat tulisan hadis yang mulia, melihat karangan-karangan, kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Jadi baca Al-Quran ini merupakan satu nikmat Allah SWT yang paling besar yang dikurniakan kepada orang yang boleh membaca, boleh bercakap. Membaca Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran, dengan satu huruf saja diberikan pahala, diberikan ganjaran 10 kali ganjaran. Baru satu huruf. Bukannya alif lam mim itu 3 huruf, dalam alif lam mim adanya 9 huruf. Begitulah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia, terhadap umat Islam, terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membaca Al-Quran ini bagi kita, bagi orang-orang Islam, bukan hanya dengan baca sahaja, dengan baca dengan tertil, dengan baik, itu sahaja pun menghasilkan manfaat yang sangat besar. Belum lagi masuk ke arah memahami makna Al-Quran, memahami pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Sekadar baca saja pun menghasilkan manfaat. Oleh kerana itu, ulama kita, para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghabiskan bulan Ramadan kebanyakan masanya dengan membaca Al-Quran, dengan mengkhatamkan Al-Quran, sehingga diriwayatkan sehingga satu hari 2 kali khatam. Bayangkan dengan kemampuan keberkatan yang ada pada beliau.
Jangan semata-mata difikirkan dengan akal kita ataupun perbandingan kita. 1 kali 2 kali khatam sehari, kalau ikut logik kita mungkin tak logik. Tapi jangan semata-mata dengan logik kita. Sebab kita bukan kita di akhir zaman ini, di zaman kita ini pastilah tak sama dengan keberkatan, dengan kebolehan, dengan anugerah yang diberikan kepada ulama terdahulu, di mana tidak mustahil mereka sepanjang masa 24 jam dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ilmu. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Apa saja yang keluar daripada lidah Rasulullah SAW merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pimpinan wahyu daripada setiap kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, untuk orang awam, untuk kita orang awam, disarankan untuk banyak mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tentang kelebihan-kelebihan melakukan amalan, kelebihan sembahyang, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang akan sampai tidak lama lagi insya-Allah, supaya nur dan keberkatannya masuk ke dalam diri kita, didengar berkali-kali. Para ustaz akan baca dengan matan, dengan kalimah Arab hadis-hadis tersebut, lalu didengari oleh orang-orang Islam, oleh para jemaah. Tapi kalau baca terjemahan pun pastilah berbeza dengan tulisan-tulisan yang lain, dengan nasihat-nasihat daripada manusia biasa. Pastilah jauh berbeza. Segala zikir, iaitu berzikir dengan menggunakan lidah, Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita lidah ini, yang mana dengannya kita orang-orang Islam berzikir, hendaklah menggunakan lidah ini pada kebanyakan masa sebenarnya untuk berzikir kepada Allah. Sepatutnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, pastilah basah lidahnya tu banyak pada Al-Quran, banyak pada berzikir, banyak pada nasihat, membaca, banyak pada perkara-perkara yang bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai zikrullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan supaya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam, memperbanyakkan zikir, di mana zikir ini adalah satu-satunya perintah Allah yang sebenarnya tidak berkait dengan masa dan jumlah. Zikir ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya dilakukan. Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala berzikir kepadanya, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sepanjang masa setiap hari diisikan dengan zikir. Para ulama telah menyusun zikir ini. Ada yang berbentuk zikrullah, berbentuk al-azkar, seperti zikir, tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah kalimah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil. Jadi ada waktu, ada sebahagian zikir ini disyariatkan, warid kepada kita umat Islam, ada waktunya.
Namun begitu, tidaklah zikir-zikir ini hanya boleh dilakukan ataupun hanya perlu dilakukan pada waktu-waktunya, seperti zikir yang dipanggil tasbih Fatimah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah, iaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 34 kali, Allahu akbar sebelum tidur, dengan ganjaran seperti dengan pahala ataupun dikurniakan kekuatan pada esok harinya seperti kekuatan seorang hamba, kekuatan tenaga seorang hamba. Dan juga pastilah zikir ini ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalimahnya ataupun nak sebutnya itu mudah, ringan aja sebenarnya nak sebut, bukannya perkataan tu susah, bukan perkataan yang panjang, bukan perkataan yang susah dihafal, bahkan mudah nak dihafal oleh sesiapa saja, tak kira orang itu belajar tinggi-tinggi ataupun tidak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar juga dibaca pada setiap kali selepas sembahyang fardu, dan juga pada setiap kali pagi dan petang zikir-zikir ini. Dan ada satu bentuk ataupun satu jenis lagi kaedah ataupun keadaan untuk berzikir pada setiap hari ialah dalam bentuk doa yang dipanggil al-ad'iyah masnunah, doa-doa yang disunnahkan, dituntut untuk membacanya mengikut keadaan dan tempat. Seperti doa bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap kali makan baca bismillah dengan tangan kanan. Boleh baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sebelum masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar daripada tandas dengan kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, dengan bacaan doa yang ringkas, ghufranak, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah aku memohon keampunanmu. Ataupun sambungannya, ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Doa sebelum tidur, Allahumma bismika amutu ahya, ataupun bismika Allahumma ahya wa amut. Doa masuk rumah, keluar rumah, doa memakai pakaian dan lain-lain. Jadi ini semua perkara ataupun aktiviti yang kita lakukan setiap hari. Dan apabila kita sentiasa ingat Allah SWT, bahkan pada setiap perbuatan yang harus, perbuatan yang sunat yang ada padanya kebaikan, kita baca bismillah, maka perbuatan itu, aktiviti itu akan menjadi sempurna. Dan jika perkara-perkara yang baik tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia akan berlaku kekurangan kecatatan padanya. Maka zikir ini kita usahakan supaya menjadi peneman kita, menjadi peneman kita. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan kalau dalam kitab Imam Bukhari, kitab Sahihul Bukhari, pada hadis yang terakhir berkenaan dengan dua kalimah tasbih, dua kalimah zikir yang mudah saja dibacakan tetapi sangat disukai oleh Allah, habibatani ila rahman. Dan juga kalimah ini berat timbangan pahalanya pada timbangan ganjaran, pada timbangan amalan, iaitu kalimah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah, yang maha terpuji, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan juga Nabi SAW bersabda perumpamaan, perbezaan di antara orang-orang yang ingat Tuhannya, berzikir kepada Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir pada Tuhannya. Sebenarnya beza, walaupun nampak dua-duanya sama saja, dua-duanya hidup, melakukan perbuatan, aktiviti, dua-duanya sihat, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir macam orang hidup dengan orang yang mati.
Dan juga hendaklah dengan lidah ini kita menjadikan lidah ini untuk ilmu pengetahuan, membaca ilmu pengetahuan yang memberi manfaat, segala bentuk ilmu, apatah lagi ilmu hakiki, iaitu ilmu yang membawa seseorang itu dekat dengan Allah, ilmu yang bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk manusia, untuk khidmat manusia. Maka semua ini ialah jalan untuk menggunakan nikmat lidah, nikmat bercakap yang sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tujuan yang Allah Taala jadikan lidah untuknya, yang kedua, dengannya engkau mengajar ilmu yang memberi manfaat, mengajarkannya. Pertama tadi baca Al-Quran, baca hadis, berzikir dan baca ilmu. Dalam pembelajaran seseorang untuk menjadi seorang alim, kalau dalam pembelajaran agama, maka banyak kitab-kitab yang perlu dibaca berulang kali, yang perlu dibaca matan ibaratnya, kalimah-kalimah Arabnya. Kalau yang mempelajari hadis contohnya, beribu-ribu hadis dibaca, beribu-ribu hadis didengar dan dilihat tulisan kalimah Arabnya. Bahkan ulama terdahulu, mereka habis waktu mereka dengan ilmu-ilmu agama, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan ilmu-ilmu yang dengannya mereka memberi manfaat kepada umat, sehingga ada karangan mereka sehingga ke hari ini. Dan ada sebahagian alim ulama yang mana mereka mengajarkan ilmu, maknanya sepanjang hari, sama ada lidah mereka itu, mereka akan gunakan kebanyakan kemampuan lidah bercakap ni, kemampuan percakapan ni, ataupun air liur yang bergerak keluar. Sebahagiannya dia terkeluar, sebahagiannya ditelan mungkin, sebahagiannya berada atas lidah. Kebanyakannya untuk menjalankan, untuk lalukan kalimah-kalimah ilmu yang memberi manfaat kepada manusia, ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diajar daripada ilmu yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah taala, seperti Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, beliau seorang imam yang belajar ilmu daripada kecil. Umur 7 tahun pun baru berumur ketika kanak-kanak, umur 7 tahun dah menghafal Al-Quran. Masa budak-budak, kawan-kawan ataupun budak-budak lain ajak main, tak nak, sebab nak pergi belajar. Sampaikan budak-budak tu paksa, sampaikan menangis, dipaksa main. Seperti Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghabiskan masanya untuk berkhidmat kepada ilmu, mengarang, mengajar, sehinggalah ke akhir hayatnya. Dan kalau Imam Nawawi diketahuilah, maklum bahawa beliau tidak berkahwin, ataupun yang lebih sesuai untuk beliau, tidak sempat untuk berkahwin. Dan walaupun meninggal dunia, wafat pada umur yang muda, 40-an, namun begitu meninggalkan karya ilmu, meninggalkan manfaat ilmu yang berkat yang sangat banyak. Yang pastilah masa hidupnya matanya pun banyak untuk ilmu, telinganya, pendengarannya banyak untuk ilmu, dan lidahnya ini, dalam fasal ketiga ni, lidah banyak membicarakan tentang ilmu nasihat agama. Yang ketiga, engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada rakaman yang akan datang. Ini merupakan siri pertama pada bulan Januari. Yang insya-Allah akan ada siri kedua. Kita akan sambung dan akan membicarakan tentang tujuan yang ketiga yang Allah Taala jadikan lidah ini sebagaimana yang diberitahu, yang dikarang, yang diberitahu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah taala, iaitu menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada
kejahatan yang mana sebahagiannya menggunakan lidah. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang salah, yang kurang daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak dan fitnah, mengangkat bala yang diuji kita pada hari ini, dan kita juga sama-sama mendoakan agar dikurniakan taufik dan hidayah kepada orang-orang tertentu, kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, supaya dapat mendahulukan amal, mendahulukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memudahkan urusan dibuka masjid-masjid dan surau-surau, agar Allah Subhanahu Wa Taala, agar kembali disembah Allah Subhanahu Wa Taala, solat berjemaah kembali didirikan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan itu ia adalah satu usaha yang paling besar sebenarnya di dalam menarik rahmat Allah, di dalam mengangkat, memohon Allah Ta'ala mengangkat bala dan wabak, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.